Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah telah kita kupaskan bersama beberapa perkara-perkara yang di mana dapat kita lihat bahawasanya di dalam Islam apabila kita mendirikan solat, di sana ada rukun-rukun solat yang mesti kita sempurnakan, yang mesti kita lakukan. Namun selain daripada rukun-rukun solat itu, ada juga perkara-perkara yang dikatakan yang boleh membatalkan solat. Jadi rukun-rukun solat, perkara-perkara mesti kita lakukan. Perkara-perkara yang membatalkan solat adalah perkara-perkara yang mesti kita mengelakkannya. Namun apabila kita mengatakan demikian, di sana ada juga beberapa perkara di mana kita mengetahui sekiranya seseorang itu mendirikan solat, sekiranya ada waktu-waktu atau perkara-perkara, keadaan-keadaan tertentu di mana kita perlu melakukan sebahagian perkara yang boleh dikatakan perkara-perkara yang di luar solat, ianya tetap diperbolehkan. Ya, jadi alhamdulillah kita mengetahui bahawasanya itulah kelonggaran-kelonggaran yang dibenarkan di dalam syariat. Walaupun sebahagian daripada kelonggaran-kelonggaran itu bukanlah sesuatu perkara yang di mana kita digalakkan melakukan tanpa sebab. Sebagai contoh, bergerak tanpa sebab, kita tak digalakkan. Namun apabila kita katakan tak digalakkan, kita dituntut untuk khusyuk ketika solat, pandang ke arah kiblat. Namun kita telah bincangkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, sekiranya ada keperluan-keperluan di mana kalau seseorang itu melihat ada orang mencuri, katakan dia boleh melihat, tengok orang yang mencuri itu, bahkan boleh menahan orang yang mencuri tersebut sekiranya diperlukan dan ianya tidak membatalkan solat. Pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu juga telah kita kupaskan, katakan seseorang itu sedang solat, kemudian didapati bahawasanya tanpa dia sedari tadi, dia berdiri di depan pintu untuk orang keluar masuk masjid. Maka dia diperbolehkan untuk bergerak maju ke hadapan supaya beri peluang kepada orang untuk keluar daripada pintu. Bahkan bukan hanya diperbolehkan, bahkan digalakkan untuk dia bergerak. Kerana kalau dia tak bergerak, ada dua senario. Orang tak dapat keluar. Senario kedua, orang kalau nak keluar dia akan lalu di hadapan beliau yang sedang solat. Maka demi mengelakkan perkara-perkara sedemikian, geraklah, majulah ke hadapan beberapa langkah katakan. Ianya diperbolehkan. Dan juga telah kita kupaskan bersama pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, sekiranya ada tuntutan atau keperluan, sebagai contoh kalau katakan kita sedang solat, tiba-tiba bayi kat situ dah nak jatuh dah, maka sedang solat tu kita boleh bergerak buat turun bayi tadi. Atau pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan, sedang kita solat, bayi menangis, dan di mana kita dalam masjid, tangisan bayi tadi boleh menjejas kekhusyukan para jemaah di dalam masjid, maka kita boleh mengangkat, boleh mendukung bayi tadi walaupun kita sedang solat, dan perkara-perkara itu tidak membatalkan. Saya ingin ingatkan sekali lagi, perbincangan kita dalam bab ini perkara-perkara yang dibolehkan dalam solat. Dibolehkan berarti kalau kita lakukan tak batal. Akan tetapi tanpa ada keperluan, maka janganlah kita melakukan pergerakan-pergerakan atau pandangan-pandangan yang boleh menjejas kekhusyukan kita. Perbincangan kita kalau ada maslahah, kalau dalam keadaan darurat, kalau ada keperluan, maka diperbolehkan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan di muka surat 98. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sampai dalam perbincangan G. Kalau sekiranya seseorang itu melihat seorang itu menjadi makmum, dia melihat imam tersilap,
Katakan imam terlupa bilangan rakaat, dia rakaat keempat, kemudian imam bangun pergi rakaat kelima. Maka kalau lelaki nak tegur, bolehlah dia tegur dengan bacaan subhanallah. Kalau perempuan nak tegur, bukan dengan bacaan subhanallah, akan tetapi dengan bertepuk tangan sedemikian. Bertepuk bergerak tak? Bergerak. Tetapi di sini ada keperluan untuk mengingatkan. Baik. Minggu lalu juga telah kita kupaskan. Kalau kita bertepuk tadi atau ungkapan subhanallah tadi boleh mengingatkan imam, alhamdulillah kita boleh lakukan. Akan tetapi kalau kita bertepuk, imam tetap tak akan dengar. Katakan dalam konteks kita hari ini, jemaah muslimat solat di tingkat 2. Minggu lalu telah kita kupaskan kan? Maka nak tepuk tak tepuk tak memberi sebarang kesan, kemanfaatan. Pasal imam tingkat 1 ataupun makmum ni berada di saf yang ke-28. Subhanallah. Awak subhanallah nak tegur siapa? Kiri kanan ke? Imam tak dengar. Jadi itu penting. Yang belakang imam tu, muazzinnya, bilalnya, mereka-mereka yang berada di saf hadapan perlu khusyuk lah. Jadi kalau imam tersilap atau sebagainya, boleh dia menegur dengan subhanallah. Jadi dengan demikian imam akan ditanbihkan, diberi peringatan, imam akan tersedar balik. Mungkin aku khayal, mungkin aku terlalai sedetik. Mungkin sedetik tadi syaitan mengganggu. Ini contoh. Baik, itu kalau sekiranya imam tersilap. Minggu lalu juga telah kita kupaskan. Namun kalau imam silapnya itu adalah dengan bacaan, imam terlupa nak baca apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Stop. Terus makmum kat belakang subhanallah. Subhanallah tak membantu. Jadi kena bantu dia dengan wa ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang makmum nak bantu pun kena bantu juga betul-betul. Itu kayak masuk surah yang lain. Ini betul contoh. Kadang-kadang jadi imam kat situ kadang-kadang kerana siapa yang hafal satu surah tu okeylah. Mungkin dia hafal surah, banyak surah. Jadi itu yang buat kadang-kadang termasuk ayat yang lain, surah yang lain. Jadi ini contoh. Jadi tak usah kata, kita jangan kata, alamak imam ni surah Qul a'udzu birabbin nas pun tak hafal. Dia bukan tak hafal. Kadang-kadang stresnya lain, kadang-kadang memegang amanah kan. Ini contoh. Apa lagi kalau dia dah sedang baca kena stop tengah-tengah. Ambil nafas ke batuk, nak sambung balik itu yang buat kadang-kadang tersilap. Wa ra'aital ladzi wa ra'aital apa? Ini contoh. Jadi kalau kita sambung tengah-tengah, masuk surah Al-Ma'un pula. Wa ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tadi awak baca idza ja'a nasrullah. Ini contoh. Kadang-kadang perkara itu berlaku. Ada imam ketika baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nak sambung tak masuk ayat yang ketiga, yang keempat. Pasal repetitionnya hampir sama. Jadi di situ kalau makmum bantu, makmum boleh membantu dengan ayat Al-Quran. Ingatkan bacaan balik. Itulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Di sini kita lihat H. Apabila imam terlupa sesuatu ayat yang hendak dibacanya, hendaklah makmum mengingatkannya sekaligus memperbetulkannya. Sama ada ketika membaca surah Al-Fatihah yang diwajibkan maupun surah yang lain. Surah Fatihah imam ada lupa tak? Kadang-kadang boleh lupa juga. Jadi kalau imam terlupa, maka kita jangan pandang hina, jangan pandang rendah pada imam lah. Ini menunjukkan manusia itu lemah. Imam Tok Kiai ataupun Pak Habib ataupun imam kat Masjidil Haram sekalipun, kalau dia terlupa, nescaya alhamdulillah menunjukkan manusia itu penuh dengan kelemahan.
setiap daripada kita akan membuat kesilapan. Walaupun perkara yang kita dah lakukan berkali-kali, kadang-kadang buat silap juga. Ini contoh para jemaah. Ini minggu lalu kita dah bincangkan. Saya ingat lagi perbincangan kita di sini, di mana telah kita kupaskan bersama. Kita sambung muka surat 99. Membaca hamdalah apabila bersin atau ketika memperoleh sesuatu nikmat. Persoalan di sini, boleh tak seseorang yang sedang solat, kemudian ketika dia sedang solat, terus dapat berita baik dalam solat, Alhamdulillah. Boleh ke tidak? Alhamdulillah tu kena mengenai dengan solat ke tidak? Dia sedang solat lah. Sedang solat, TV live telecast bola sepak masih on juga. Terus dah berapa minit nak dekat habis tu, Singapura dapat penalti. Ni kena mengena apa dalam solat tu? Jadi kalau ketika solat tu, kita jangan ada distraction perkara-perkara yang di luar. Tutup TV. Kalau sekiranya solat tadi akan menjejas kita disebabkan perkara yang sedang kita lakukan, kalau sekiranya waktu solat lagi lama, habiskan dulu. Bola lagi 5 minit, lagi 5 minit. Tengok dulu. Jangan nanti nak tengok nak solat ni tak khusyuk. Sedang solat, telinga pasang pendengaran. Tak boleh para jemaah. Baik. Membaca hamdalah, yakni alhamdulillah apabila bersin. Macam mana pula? Ketika seorang sedang solat, kalau dia bersin, boleh tak dia baca alhamdulillah? Kalau dia baca alhamdulillah, kawan dia boleh doakan balik tak? Jadi kita lihat pada hadis. Dari Rifa'ah bin Rafi' katanya, Salaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atastu. Fakultu alhamdulillah. Aku mengerjakan salat dengan bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan aku bersin, maka aku pun baca alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ya. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi panjanglah dia baca ya. Maksudnya segala puji bagi Allah. Dengan pujian yang banyak. Hamdan kathiran. Tayyiban mubarakan fih. Pujian yang penuh kebaikan dan dipenuhi dengan keberkahan. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Seperti mana yang Allah Ta'ala sukai dan yang seperti mana yang Allah Ta'ala redai. Itu yang dibaca. Selepas solat, Nabi SAW pun bertanya, siapakah yang berbicara tadi dalam solat? Kerana tiada seorang pun yang menjawab. Maka Nabi SAW bertanya sekali lagi. Jadi Nabi tanya siapa yang berkata-kata dalam solat. Yang baca tadi pun dah takutlah. Diam. Nabi bertanya sekali lagi. Namun berakhir dengan tiada jawapan. Selepas baginda bertanya untuk kali ketiga, barulah Rifa'ah menjawab bahawasanya dialah yang berbicara, yang membaca alhamdulillah tadi dalam solat. Mendengar itu, baginda bersabda, demi Allah yang telah menguasai diri Muhammad, puji-pujian telah menjadi rebutan 30 malaikat. Masing-masing mereka berebut untuk membawanya ke langit, untuk kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi disebutkan bahawasanya para malaikat berebut-rebut untuk menulis kebaikan yang beliau baca tadi. Baik, di sini ada beberapa perkara. Ada sebagian ulama mengatakan bahawasanya beliau itu memuji ketika sahabat tadi memuji ketika beriktidal. Jadi beriktidal kita baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Maka kita disunatkan membaca doa tersebut dan Rasulullah selepas solat bertanya siapakah yang membacanya tadi. Rasulullah mengatakan baginda mengkhabarkan para malaikat berebut-rebut untuk menulis kebaikan di sisi apa yang orang tadi, sahabat tadi membacanya. Itu memang ada riwayat yang disebutkan tadi. Namun apabila seseorang itu sedang solat, kalau katakan dia itu bersin. Kalau dia itu bersin, adakah dia nak disunatkan membaca alhamdulillah?
Kalau sekiranya dia itu bukan sedang membaca suratul Fatihah, kalau dia itu sedang rukuk, katakan. Sedang rukuk, kita bertasbih kepada Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau subhana rabbiyal azim. Kemudian dia terbersin. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah tu salah satu pujian memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan Alhamdulillah, dengan Subhana rabbiyal azim, itu semua adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan. Tak mengapa. Diperbolehkan untuk beliau itu membaca kerana memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sekiranya dia sedang membaca suratul Fatihah, jangan baca Alhamdulillah lah. Kerana tak nak nanti diselang-seli dengan bacaan selain daripada bacaan suratul Fatihah. Cuma kalau dia baca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kawan dia pula yang sebelah tak dituntut untuk mendoakannya. Kerana apabila dia mendoakannya orang tadi, itu sebenarnya dia berbicara. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita semua tahu hak seorang Muslim kepada seorang Muslim yang lain. Antara lain mengikut riwayat ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Salah satu daripadanya adalah mendoakan bagi saudaranya yang bersin. Ini hak ya, hak saudara kita. Maksudnya apa? Kalau kita A bersin, kalau dia bersin, dia disunatkan baca apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. A bersin, dia baca Alhamdulillah. B dengar A bersin, dia disunatkan mendoakan A. Selepas A baca Alhamdulillah, B baca Yarhamkallah. Ya, dia baca Yarhamkallah. Yarhamkallah, yarhamkumullah, sama makna. Ka tu singular, kum plural. Yarhamkumullah, yarhamkallah. Okey, baik. Jadi A bersin, A baca Alhamdulillah, B baca Yarhamkallah atau Yarhamkumullah atau Yarhamkillah. Jadi kadang-kadang confuse bahasa Arab, pasal lelaki nak baca Yarhamkallah, perempuan baca Yarhamkillah. Paling senang, selamat, kita baca Yarhamkumullah. Yarhamkumullah diperbolehkan bagi lelaki atau perempuan. Jadi A baca Alhamdulillah, B doakan dia. Alhamdulillah tu berarti dia katakan segala puji bagi Allah. Yarhamkallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmatimu, dia berbicara. Kalau di luar solat, semoga Allah Ta'ala merahmatimu, tak mengapa. Semoga Allah Ta'ala pelihara awak. Macam kita nak jumpa, okey, selamat jalan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan, murahkan rezeki. Berbicara tak? Di luar solat boleh. Tapi dalam solat boleh tak? Tak boleh. Maka atas dasar demikian, kalau di dalam solat, orang yang bersin, kita tak boleh doakan dia balik. Biar dia setakat memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di luar solat, kita kembali pada perbincangan bersin tadi. A bersin, dia katakan Alhamdulillah. B bacakan doakan untuknya Yarhamkallah atau Yarhamkumullah. Kemudian A dah baca, B doakan dia, A doakan B balik. A doakan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, jadi macam mana? Alhamdulillah, Yarhamkallah, Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini contoh para jemaah. Yahdikumullah, semoga Allah Ta'ala memberi kamu hidayah. Allah Ta'ala memberi petunjuk. Yahdi, ihdinas siratal mustaqim, kan? Tunjuklah kami jalan yang lurus. Yahdikumullah, semoga Allah Ta'ala memberi kalian petunjuk, jalan yang lurus, petunjuk, taufik dan hidayahnya. Wa yuslih balakum, dan memperbaiki urusan kamu. Ini contoh. Ini sunnahnya. Jadi sebaiknya kita kena amalkanlah. Para jemaah yang dirahmati Allah, apa juga pengajian kita, yang sedikit, yang banyak, once kita belajar sesuatu, terus amalkan. Terus amalkan. Walaupun perkara itu jarang dilakukan oleh masyarakat, tak apa. Walaupun perkara itu sesuatu yang biasa dilakukan, Alhamdulillah. Ini contoh. Jadi apa juga perkara, kita nampak, kita belajar, terus kita amalkan.
Itu yang kita nak, ilmu yang diberkahi. Ilmu yang diberkahi, ilmu yang sedikit tetapi kita amalkan. Ilmu yang sedikit tetapi dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Ilmu yang diberkahi. Ilmu yang tak diberkahi, ilmu yang banyak tetapi tidak membentuk kita. Ilmu yang banyak tetapi hanya menjadikan kita seorang yang takabur. Seorang yang megah diri, aku dah pandai dah. Na'udzubillah. Ini contoh para jemaah. Jadi kita ambil sedikit, tu amalkan, alhamdulillah. Ambil sedikit, amalkan, alhamdulillah. Contoh para jemaah. Jadi kalau mulai sekarang, kat rumah, suami bersin, suami cakap alhamdulillah. Kita jawab apa? Yarhamkumullah. Kemudian suami kena baca yahdikumullah wa yuslih balakum. Suami bersin, suami diam. Isteri kata, bang tak cakap alhamdulillah. Cakap tak dalam hati. Jadi dalam hati dia nak doakan. Jadi dia kalau kita sesiapa bersin lah, kawan kita ke, suami kita ke, anak kita, ingatkan dia tu baca alhamdulillah. Jadi kalau kita pula bersin, kita baca alhamdulillah. Kemudian orang doakan kita yarhamkumullah atau yarhamkallah, kita baca doa untuk dia pula. Apa kita baca? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Namun dalam solat jangan ada perbicaraan begitu. Alhamdulillah, yarhamkallah, wa yahdikumullah wa yuslih balakum, tidak diperbolehkan. Baik. J. Sujud di atas baju atau sarban seseorang yang sedang mengerjakan solat kerana uzur. Dari Ibnu Abbas bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi thawbin wahidin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat dengan mengenakan sehelai baju di mana hujung pakaiannya itu digunakan sebagai alas untuk menahan panas atau sejuknya lantai ketika sujud. Tetapi jika tidak keuzuran, maka hukumnya adalah dimakruhkan melakukan perbuatan demikian. Baik. Kita lihat apa maksud di sini. Seseorang yang sedang solat, persoalannya dalam keadaan biasa. Seseorang yang sedang solat ketika dia sujud, boleh tak dia sujud dengan sujud di atas sesuatu yang dia memakainya? Katakan seorang lelaki pakai sarban, di hujung sarbannya tu ada kain, dia sujud, dia letak kain, sujud atas kain itu. Ataupun seorang muslimah, dia tunaikan solat, dia pakai telekung, dia sujud dengan terkena kain telekungnya tadi. Dahinya tak kena bawah. Boleh ke tidak? Okay. Dalam keadaan ini para jemaah yang dirahmati Allah, dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa tidak diperbolehkan. Kerana apabila kita sujud dahi kita mesti kena bumi. Betul kan? Jadi dahi kita kena bumi, persoalannya boleh tak kita sujud atas kain? Para ulama dalam membincangkan perkara ini, kalau kita nak sujud di atas kain, pastikan kain itu tidak mengikuti kita. Maksudnya apa? Pastikan kain itu bukan kain yang kita gunakan. Kalau contoh, saya pakai pakaian, kita sujud ketika normal, maka lengan saya ini, saya letak lengan, saya sujud atas kain. Lengan ini adalah pakaian saya, dia akan mengikuti diri saya, maka atas demikian tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau katakan kita sedang sujud, kat sebelah tu ada towel atau selimut atau ada tisu katakan. Kita sujud, kotor pula, tu kita ambil tisu, sujud atas tisu. Kemudian kita bangun, diperbolehkan. Pasal tisu itu bukan daripada diri kita. Maka perbincangannya adalah kita tidak boleh sujud atas sesuatu yang mengikuti diri kita. Jadi untuk lelaki katakan kalau kita pakai songkok, kopiah, kita sujud, janganlah sujud di mana kita tutup dahi kita. Sujud di mana supaya dahi kita terkena bumi. Katakan dalam keadaan kita sedang solat, tiba-tiba kita nampak ada kotoran atau panas sangat. Apa yang boleh kita lakukan dalam hal sedemikian? Kalau lelaki pakai kopiah, buka kopiahnya, letak kat situ. Sujud atas kopiahnya. Pakai kopiah tak ditutup,
bukan rukun. Betul kan? Demikianlah. Jadi kalau kaum muslimat katakan sedang solat, kemudian ada atas sebab tertentu lah, ada abu ke apa, kalau ada tisu, keluarkan tisu. Kalau tak ada tisu, saya pernah solat di luar katakan, oh, saya letak tisu contoh. Kemudian melayang pula. Apa boleh buat? Ambil handphone, letak kat situ. Jadi kita sujud, maksudnya kita sujud atas sesuatu yang bersih. Diperbolehkan. Cuma dalam betul-betul keadaan darurat. Kalaulah bahkan kalau seseorang itu pakai dua pakaian, dia boleh buka satu pakaian, kalau dia pakai jaket lah. Buka jaket, letak ke depan. Sujud, tak mengapa. Nabi SAW berdasarkan hadis ini pernah tunaikan solat dengan satu pakaian. Jadi berada dalam keadaan darurat tersebut, maka Nabi SAW solat dan ketika sujud, baginda sujud di atas pakaiannya tadi. Maka penulis mengatakan sujud di atas baju atau sarban seseorang yang mengerjakan solat kerana keuzuran, darurat, maka diperbolehkan. Ya, di sini hadisnya. Jadi Ibnu Abbas katanya Nabi SAW pernah mengerjakan solat dengan mengenakan sehelai baju di mana hujung pakaiannya itu digunakan sebagai alas untuk menahan panas atau sejuknya lantai ketika sujud. Kalau berada dalam keadaan darurat, diperbolehkan. Tetapi kalau sekiranya seperti mana saya katakan, untuk mengelakkan khilaf atau untuk elakkan perbezaan pendapat dalam masalah ini, kalau kita ada kopiah, turunkan kopiah, atau contohlah bagi kaum muslimat, apa ada? Contoh memang ada handbag. Handbag tu letak kat situ, sujud atas handbag. Boleh ke tidak? Boleh. Itu ada hanyalah alas. Jadi kita sujud di atas alas diperbolehkan, sama ada alas itu adalah sejadah, tak ada sejadah, kain atau apa jua diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, beberapa perkara yang boleh kita lihat di dalam masalah perkara-perkara yang dibenarkan, diperbolehkan dalam solat. Baik, secara ringkasan, ada beberapa perkara-perkara yang lain lagi yang agak menarik yang sebenarnya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan tidak membatalkan solat. Kita sambung K. Ringkasan perkara-perkara yang diperbolehkan. Jadi kita lihat perkara-perkara yang diperbolehkan sebelum ini semua telah kita kupaskan. Diperbolehkan bukan berarti kita disuruh. Tak, saya dah katakan, ianya dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Bukan jangan setiap kali nak solat kita buka fan, setiap kali nak solat buka pintu, ni main-main ke? Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan. Sebagai penutup ringkasan perbincangan ini, Ibnul Qayyim telah menyimpulkan beberapa perbuatan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dalam solat. Katanya, Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat sedangkan Aisyah radhiyallahu anha berbaring di sebelah kiblat. Jika sujud, Nabi SAW menggelitik tangannya kepada Aisyah supaya menarik kakinya. Nabi SAW berdiri. Aisyah kembali meluruskan kakinya. Ketika Rasulullah SAW mengerjakan solat, datanglah syaitan yang hendak memutuskan solatnya. Lalu baginda menarik dan mencekiknya sehingga air liurnya mengalir di tangannya. Baik. Ada beberapa perkara secara rumusan daripada riwayat-riwayat yang ada di sana sini lah maksudnya. Apakah antara perkara-perkaranya? Antara lain, salah satu daripadanya adalah kita mengetahui bahawasanya rumah baginda SAW bukanlah sebesar mana, dan kita juga pernah baca hadis-hadis riwayat di mana kalau sedang solat itu kadang-kala kerana kesempitan kecilnya rumah Nabi kalau sujud, Aisyah kalau baring kat depan terpaksa ketepikan kaki Aisyah. Ketepikan kaki Aisyah, Aisyah pun tarikkan kakinya. Kemudian Nabi sujud. Nabi dah sujud, kemudian Aisyah pun luruskan balik kakinya. Begitulah keadaan rumah Nabi SAW. Perbincangannya di sini adalah ketika solat, kalau ada sesuatu yang menghalang kita daripada sujud, kita boleh ketepikan. Ini yang pernah berlaku. Jadi tidak membatalkan solat.
Perkara yang kedua di sini diceritakan bahawasanya Rasulullah SAW sedang solat dan syaitan mengganggu Nabi SAW, di mana riwayat itu mengatakan Nabi bagaikan mencekik syaitan tersebut. Pengajarannya di sini adalah, katakan kalau kita sedang solat ada orang nak mencuri barang kita atau sebagainya, kita boleh menahan orang tersebut dan solat kita tidak batal. Walaupun kita bergerak lebih daripada 3 kali kerana darurat. Di sini kita pernah bincangkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita janganlah di mana kita sedang solat di masjid, lalu ada orang nak kopak tabung masjid ketika solat Jumaat. Dulu pernah berlaku di Singapura kan? Ada orang nak kopak duit masjid, tabung masjid ketika solat Jumaat. Maka makmum tu nampak, tapi dia tak tahu apa nak buat. Nak bergerak, batal solat dia. Jadi di sini kita kena lihat dalam hal sedemikian, bahkan dia boleh menahan orang tersebut yang sedang nak mencuri atau sebagainya. Baik, riwayat yang lain. Rasulullah SAW juga pernah mengerjakan solat sekaligus rukuk di atas mimbar. Namun apabila hendak sujud, baginda berjalan mundur turun ke lantai lalu sujud di atas tanah. Setelah itu baginda kembali naik ke atas mimbar. Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat menghadap ke dinding sebagai tirai. Baik. Jadi ketika Nabi SAW pernah nak mengajar para sahabat tata cara solat, Nabi berada di atas mimbar, rukuk, Nabi tunjukkan tata cara rukuk, nak sujud, Nabi turun ke bawah sujud, kemudian naik atas balik mimbar. Ini menunjukkan dalil bahawasanya ketika seseorang itu hendak solat, kalau ada keperluan dan maslahah, kalau dia perlu bergerak, maka pergerakan tadi tidak membatalkan solat kalau ada keperluan. Rasulullah SAW juga pernah mengerjakan solat menghadap ke dinding sebagai tirai. Tiba-tiba datang seekor domba. Domba tu apa? Ya? Kambing. Keldai. Domba. Domba tu kambing lah ya. Orang Singapura kesian lah, tak pernah tengok. Tiba-tiba datang seekor kambing hendak melintas di hadapannya. Baginda berusaha menghalangnya sehingga perutnya melekat pada dinding dan akhirnya binatang tersebut lewat di sebelah belakang dinding. Kita pernah bacakan hadis ini ketika kita bincangkan pasal tirai, ingat tak? Jadi kalau baginda SAW sedang solat, pernah ada binatang nak lalu di depan, Nabi pun mendekati dinding tadi. Tidak membenarkan binatang tadi lalu di hadapan Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi bergerak. Maka bergerak itu diperbolehkan. Riwayat yang lain. Ketika Rasulullah SAW mengerjakan solat, tiba-tiba 2 orang hamba sahaya dari Bani Abdul Muttalib bergaduh. Beliau berusaha menyelesaikan pergaduhan antara mereka dan menyuruh pergi salah satu daripada keduanya. Sungguh pun begitu, baginda tetap tidak membatalkan solatnya. Menurut lafaz Imam Ahmad, kedua hamba tersebut memegang kedua lutut Nabi SAW. Lalu baginda memisahkan mereka. Bagaimanapun baginda masih tetap dalam keadaan solat. Jadi kalau ada keperluan, ni semua perkara-perkara darurat lah. Kalau ada keperluan, maka kita boleh, contohlah, kita sedang solat. Sedang rukuk, iktidal, sami Allahu liman hamidah, anak kita berdua bergasak. Atau 2 orang tengah bergaduh. Budak-budak lah. Bergaduh bertumbuk. Kemudian apa kita lakukan? Betul kan? Kadang-kadang sedang solat, cucu ke, anak ke, adik-beradik bertelagah, bergaduh, berkelahi. Sedang solat. Maka kalau kita biarkan mungkin dia berkelahi, maka kadang-kadang kita pernah, saya rasa kita pernah lah, budak-budak sedang bergaduh ke, mungkin sedang nakal, sedang solat kita ambil dia, tarik, letak kat tepi. Itu pergerakan, tetapi di situ ada masalah dan keperluan, diperbolehkan. Nabi SAW pernah mendamaikan ataupun mengelakkan pergaduhan antara 2 orang yang sedang bergaduh. Riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga pernah mengerjakan solat. Lalu ada seorang anak-anak yang hendak lewat di hadapannya.
maka baginda memberi isyarat supaya kanak-kanak tersebut berpatah balik, dan dia pun mematuhi apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Jadi Nabi sedang solat, ada seorang kanak-kanak yang hendak lalu di hadapan Nabi, Nabi menghalang laluan tersebut. Jadi ada orang nak lalu di depan kita, kita boleh halang. Contoh. Ataupun seseorang itulah atuk sedang solat, dia masuk bilik dia solat, kemudian dah kata dengan cucu ni, atuk nak solat jangan kacau. Atuk pun Allahu Akbar, terus cucu dia masuk. Jadi cucu dia masuk, kalau dia tak mengganggu tak apa. Tetapi kalau cucu dia mengganggu, dia boleh tarik tangan cucu dia tadi, duduk kat sebelah atau sebagainya. Riwayat yang lain, ada pula seorang hamba perempuan yang hendak lewat di hadapan Nabi SAW ketika sedang solat. Baginda memberikan isyarat kepadanya supaya berpatah balik, tetapi tidak dihiraukan, dan hamba saya tersebut tetap lewat di hadapannya. Selepas solat, baginda bersabda, memang kaum perempuan itu tidak mau mengalah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Kitabus Sunan. Jadi maksudnya pernah berlaku perkara tersebut, Nabi sedang solat, ada seorang wanita nak lalu di hadapan Nabi, Nabi larang, dia tetap lalu. Perbincangannya adalah perkara-perkara ini tidak membatalkan solat. Walaupun kita katakan kalau ada orang nak lalu kita tahan, tapi kalau ada orang tu tetap nak lalu di hadapan kita sedangkan kita sedang mendirikan solat, nescaya solat kita tidaklah batal. Riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah meniup sesuatu dalam solatnya. Hadis yang menyatakan bahawasanya perbuatan meniup sesuatu dalam solat sama dengan berkata-kata, bercakap-cakap. Tidaklah bersumber daripada Nabi SAW. Ia diriwayatkan oleh Sa'id bin dalam sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyatakan ini. Hadis ini belum dikenal pasti sama ada hadis sahih maupun tidak. Rasulullah SAW pernah menangis dan berdehem ketika mengerjakan solat. Jadi Nabi SAW pernah menangis. Kita dah bincangkan riwayat-riwayat tersebut. Nabi pernah berdehem. Maka kita semua dalam perbincangan-perbincangan yang lalu telah pun kupaskan masalah-masalah itu. Ali bin Abu Talib berkata, ada suatu saat di mana aku harus datang ke tempat Rasulullah SAW. Sebaik sampai, tentulah aku minta izin untuk masuk terlebih dahulu. Jika hendak mengerjakan solat, baginda akan berdehem dan aku pun masuk ke dalam rumahnya. Jika sedang mengerjakan solat, baginda akan berdehem dan aku masuk ke dalam rumahnya. Namun jika tidak sedang dalam keadaan solat, baginda akan memberi kebenaran masuk ke rumahnya secara lisan. Jadi pernah, ini adalah di mana kalau Nabi sedang solat, Nabi kadang-kadang berdehem atau sebagainya sebagai isyarat-isyarat tertentu. Tetapi lafaz Imam Ahmad berbunyi sebagai berikut. Pada masa-masa tertentu aku akan datang mengunjungi Rasulullah SAW sama ada pada waktu malam maupun siang. Jika kedatangan aku bersamaan dengan baginda yang sedang mengerjakan solat, maka baginda akan berdehem. Imam Ahmad pernah berdehem di dalam solat dan menurutnya perkara itu tidak membatalkan solat. Kita sedang solat, kemudian isteri kita katakan dapat panggilan lah, saya daripada OCBC Bank, harap tekan password awak. Kita sedang solat, isteri pun tekan password dapat prize. Terus ini contoh, adakah diperbolehkan? Jadi maksud di sini, kadang-kala sebahagian orang perempuan tu gullible. Betul? Tak ada lah kan? Maksudnya sebahagian kita ni lah, dah cakap, dah beritahu jangan tekan link, tekan juga link. Tapi ni betul bang, nampak betul ni. Jadi ketika ni baru berbincang tadi sebelum solat, okeylah, hati-hati awak ni, jangan percaya-percaya sembarang. Iyalah bang. Ataupun isteri dah ingatkan suami. Iyalah, suami pun dah ingat. Isteri pun solat. Isteri solat, sedang solat, suami pula dapat panggilan. Where are you?
you have to press your password. Is it which password? You want my IC? Hold on, I take for you. Isteri dah solat ni suami aku ni betulnya bertuah orang tua ni. Macam mana? Isteri pun baru si suami teringat sikit. Maka kalau ada keperluan, maka diperbolehkan. Ini perbincangannya di sini. Seperti mana saya katakan, perbincangan kita ini bukan menunjukkan kita disuruh. Bukan disuruh berdehem, bukan suruh kalau kita boleh sabar, tak ada masalah, tak ada urgency, tak mengapa. Akan tetapi kalau di sana ada masalah yang penting, ada keperluan, maka boleh kita berdehem, boleh kita memberi tanbih. Ketika mengerjakan solat, terkadang Rasulullah SAW tidak memakai selipar dan terkadang pula memakai selipar. Demikianlah menurut kesaksian Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW menyuruh mengerjakan solat dengan memakai selipar untuk menyalahi kebiasaan orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW pernah mengerjakan solat dengan mengenakan selapis atau 2 lapis pakaian. Tetapi baginda sering mengenakan 2 lapis pakaian. Apa maksud di sini? Kita mendirikan solat, kita mengetahui sebaiknya, afdalnya kita tidak berkasut atau tidak berselipar dan sebagainya. Akan tetapi di dalam Islam diperbolehkan. Katakan kita tahu dalam bab menyapu khuf, kalau kita berpergian, kalau kita masuk hutan, sebagai contoh para army, ya, sebagai contoh mereka yang abang-abang bomba kita. Contohlah ketika mereka dapat panggilan nak padamkan api, kemudian lepas tu masa berlarutan mereka take turns, kemudian mereka kalau nak tunaikan solat, nak buka kasutnya, mungkin buka kasut saja makan masa, contoh. Ataupun para army yang berada di hutan makan masa. Boleh tak dia tunaikan solat dengan memakai kasut? Dalam Islam memang ada kelonggaran, diperbolehkan. Perkara-perkara itu telah kita belajar. Dibolehkan memakai kasut ketika solat, dibolehkan berwuduk dengan menyapu atas khufnya tadi, atas kasut atau bootnya tadi, juga diperbolehkan. Jadi perkara-perkara ini memang diperbolehkan kerana masalah-masalah tertentu. Saya repeat lagi sekali, bukan kata diperbolehkan berarti kita menyuruh, bukan. Jangan pula malam ni solat maghrib kita pakai selipar pula pakai solat maghrib. Pasal apa? Tadi siang belajar bang, belajar itu sunnah pakai selipar. Tidak. Maksudnya kalau ada keperluan, maslahah, maka diperbolehkan. Bukan langsung tak boleh, tetapi diperbolehkan. Demikian para jemaah. Baik. Membaca ayat dengan melihat mushaf. Apa hukum seseorang mendirikan solat sambil solat dia memegang Al-Quran, memegang mushaf? Ada yang sebutkan mushaf, ya, tapi lebih tepatlah mushaf. Apa hukum mendirikan solat sambil memegang mushaf? Para ulama membenarkan melakukan sedemikian, tetapi sebaiknya kalau dapat janganlah sampai hilang kekhusyukan kita, di mana kita hanya fokus pada bacaan tadi, kita lupa yang kita sedang solat. Kalau kita katakan kita nak solat tahajud, dah biasa dah hafal surah-surah panjang, akan tetapi kita bimbang, takut terlupa. Apa yang boleh kita lakukan? Kita bawa Quran, letak kat poket bagi kaum muslimin katakan, atau buka Quran letak kat tepi. Lupa kita ambil, boleh. Tetapi kalau katakan, kadang-kadang kita nampak di Masjidil Haram atau sebagainya, sebahagian jemaah sedang solat, mereka pun ada yang pegang Quran. Hukumnya diperbolehkan. Ada yang mengatakan makruh kalau tak ada keperluan. Tetapi kalau nak lakukan, tetap diperbolehkan. Zakwan Maula Aisyah radhiyallahu anha kerap menjadi imam solat kepada Aisyah di bulan Ramadan dengan membaca ayat daripada mushaf. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Malik. Demikian pun juga menurut mazhab Syafi'i. Imam Nawawi berkata,
Sekiranya seseorang membolak-balik muka surat Al-Quran ketika mengerjakan solat, maka hal ini tidaklah membatalkan solat. Demikian pula apabila seseorang melihat selembar catatan yang mengandungi tulisan Al-Quran dan kemudian mengulang-ulangi bacaannya di dalam hati, sekalipun memakan masa yang lama, maka keadaan seumpama ini tidak membatalkan solat meskipun dimakruhkan. Jadi seperti yang saya katakan, kalau sekiranya tanpa ada keperluan yang mendesak, maka sebaiknya kita elakkan daripada memegang mushaf. Tetapi sekiranya memang ada keperluan dan memang kita katakan atas sebab-sebab tertentu, maka kita kalau mendirikan solat, terutama sekali solat tahajud di mana kita nak baca ayat-ayat yang panjang, diperbolehkan. Cuma secara peribadi, setiap orang berbezalah. Kalau saya tak pegang mushaf lah. Ya. Kita baca surah, katakan, terutama sekali masyarakat kita, orang Singapura yang tak faham bacaan Al-Quran, kadang-kadang di antara baca lama, memang kita digalakkan solat tahajud baca dengan surah-surah yang panjang. Tetapi kalau baca dengan surah yang panjang, kadang-kadang masyarakat kita penat. Bukan penat pasal tak faham apa yang dia baca. Kalau orang Arab faham, dengar cerita, baca Al-Quran macam dengar cerita, subhanallah. Bukan hanya dengar cerita, dengar ingatan, peringatan, faham. Tapi kita tak faham. Atas dasar demikian, daripada kita berdiri sampai 15 minit katakan, baca setengah juz Al-Quran, sebaiknya kita jangan berdiri lama sangat, tapi kita baca surah yang kita faham, ataupun kalau kita nak baca Al-Quran, baca satu muka surat contoh, lepas tu kita lamakan rukuk. Rukuk lamakan. Ketika rukuk tu kita boleh memuji Allah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tidak lamakan. Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba' dan sebagainya. Kita boleh baca doa. Kemudian sujud pun lama. Sujud lama-lama kan? Tak apa, tak semesti kita baca subhana rabbiyal a'la 7 kali ke 20 kali, kita lamakan sujud. Ini contoh, apatah lagi kalau kita solat sendirian, kita boleh kontrol lamanya tadi. Itulah adalah lebih baik insya-Allah. Terutama sekali masyarakat kita seperti yang saya katakan yang kurang memahami Al-Quran. Saya pernah saya dapatilah kadang-kala sebagian masjid di Singapura ni, alhamdulillah solat tahajud ramai jemaah, alhamdulillah. Solat pukul 3.30 dah mula solat, alhamdulillah, dan bacaan dirinya lama. Cuma saya lihat satunya yang kurang sempurnanya, atau alangkah lebih baik kalau mereka dapat perbaiki, dirinya dah lama tetapi rukuknya terlalu pantas. Maksud bukan terlalu pantas lah, kira tak puas untuk rukuk. Kalau untuk tahajud, jadi macam rukuknya setakat baca subhana rabbiyal azimi 3 kali, tu dah sami Allahu liman hamida. Kemudian sujudnya pun sama juga. Jadi afdalnya kalau solat tahajud, kalau dapatlah bagi masjid-masjid kalau nak lakukan solat tahajud pada bulan Ramadan, rukuknya kau dapat lamakan, sujudnya lamakan. Nabi SAW tunaikan solat tahajud, rukuk Nabi hampir sama dengan berdirinya Nabi. Sujudnya Nabi hampir sama dengan rukuknya Nabi. Itu lebih baik daripada kita berdiri lama. Jadi kita kadang-kadang ada jemaah pun dah goyang-goyang gitu kan. Kemudian rukuk sekejap. Jadi ketika rukuk tu sebenarnya kita lebih dapat menghayati lebih kerana apa, kita sedang rukuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sujud, kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat seseorang yang sedang berada di hadapan raja, sujud menyembah orang-orang yang tidak beriman lah. Tapi kita menyembah Tuhan sekalian alam. Berbeza kan kita berdiri dengan kita sedang sujud. Jadi atas dasar demikian, alangkah baiknya, alang-alang dah buat solat tahajud, dah berdiri lama, lamakan juga rukuk dan sujud. Jadi mereka sangkakan mungkin imam harus meringankan solat kerana di belakangnya ada jemaah yang sakit, jemaah yang uzur. Itu secara umum.
Akan tetapi kalau dah memang solat tahajud, para jemaah yang datang solat tahajud dah mentally prepared akan solat lama. Jadi atas dasar demikian diperbolehkan untuk rukuk dan sujud lama dan itu tidak menyalahi sunnah, insya-Allah. M. Teringat dengan perkara-perkara yang tidak termasuk dalam urusan solat. Apa maksudnya? Teringat dengan perkara-perkara yang tak termasuk dengan aktiviti solat. Apa maksudnya? Hayal. Ya. Ada ke orang buat demikian? Sedang solat, ya, barang yang hilang pun boleh ingat kat mana. Itu benda aku cari kat mana. Dalam solat dapat ilham, subhanallah. Dalam solat dapat ilham, lepas solat dah lupa balik. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedang solat, lepas ni nak pergi shopping ni tak nak beli apa ni. Nak beli ni, nak beli 4 ke nak beli 5 Tapi alam-alam tengah sale beli 6 sekali dah senang 1 dozen, setengah dozen. Benda yang macam-macam. Malam ni nak pergi mana suami aku yang ni dah janji, bulan lepas janji tak jadi. Bulan ni tak tahu macam-macam apa lah. Malam ni apa dia punya alasan pula tak nak bawa. Ni sedang solat ni. Masalahnya adalah kita dituntut mendirikan solat dengan khusyuk, betul. Cuma sah tak solat orang yang lakukan demikian? Dari segi hukum fiqh sah. Dari segi hukum lah. Kerana apa? Dalam masalah fiqh, hukum, dalam solat ada rukun-rukun solat. Rukun solat berapa perkara? 13 perkara. Betul tak? 13 perkara. Niat, berdiri bagi mereka yang mampu, takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah, duduk antara dua sujud serta tumakninah dan sebagainya. Semua aku buat. Sah tak? Sah. Dari segi hukum. Tetapi kita tengok aspek yang lain. Kita sedang sembah. Kita sedang menyembah. Kita sedang menyembah. Kita sedang mendirikan solat adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala yang beri kita peluang untuk menyembahnya. Betapa ramai manusia di atas permukaan bumi tidak menyembah Tuhan yang satu. Kita dapat peluang menyembah. Kita ingat tu. Jadi ketika kita nak menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik kita ada masa-masa tertentu tiba waktu untuk menyembah. Jadi ketika kita nak menyembah, maka atas sebaik-baiknya kita menyembah, kita mengagungkan. Kita letak tepi bab ini. Kita tengok orang-orang yang tak beriman. Ya. Ketika mereka dengan sembahyang-sembahyang mereka, ada yang mereka percaya kepada patung, ada yang percaya kepada bintang, ada percaya pada bulan, ada yang percaya dengan perkara-perkara yang penuh dengan kebatilan. Ada di antara mereka sembahyang di depan patungnya tadi. Ketika tu dia minta, benar-benar minta. Hari ni tolong sama saya. Saya mau untung banyak hari ini. Dia betul-betul ikhlas minta. Sedangkan dia minta pada Tuhan yang batil. Tapi pada ketika tu dia khusyuk tak? Dia minta betul-betul. Tak boleh main-main, nanti dia marah nanti. Dia takut. Nanti Datuk marah. Ni contoh ya, kita bukan menghina apa-apalah. Tapi kita nak ambil pengajaran. Mereka yang menyembah inverted commas Tuhan-Tuhan yang batil, mereka ketika penyembahannya mereka itu pun khusyuk. Tetapi kita yang menyembah Tuhan yang menciptakan sekalian alam, Tuhan yang menciptakan kita, tiada Tuhan melainkan Allah. Ketika kita menyembah tu, kadang-kadang kita sibuk dengan perkara-perkara lain. Ini kita kena adjust, kena betulkan sedikit. Usahakan ketika kita nak mula solat itu, kita ingat kita sedang seolah-olah macam mana diri kita kalau kita dah nak menghadapi raja atau presiden. Kita siapkan, nak kena fokus. Jangan berbicara. Fokus. Kemudian nanti kalau minta tu, gunakan bahasa yang baik. Minta dengan penuh sopan, penuh beradab. Depan raja ni tak boleh sembarang-sembarang. Penuh beradab. Jadi kita imagine senario tersebut,
ketika kita nak solat. Jadi ketika kita rukuk tu, kalaulah kita berhadapan dengan raja, kita nak kena penuh beradab. Kalau sebahagian tempat lah, daulat tuanku, apa lagi? Sembah patih harap diampun, gitu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patih harap diampun, lebih kurang lah ya. Patih yang penuh dengan kelemahan ini menjunjung perintah di atas batu jemalanya. Contohnya, penuh kata-kata yang beralas, yang sopan. Demikian. Kita memuji raja, daulat tuanku, sembah ampun tuanku, sembah patih harap diampun. Semoga usia tuanku dipanjangkan. Ini contohlah yang baca-baca kata-kata pujian. Tetapi ketika kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wajar. Tak wajar. Di mana adab itu? Sebab tu kita tak dapat menghayati. Sebab tu kita khayal. Pujian kita hanya di mulut. Jadi kita cuba ketika nak solat itu, imaginekan kalau kita berhadapan dengan raja bagaimana. Ini kita sedang sembah Allah. Kita mendirikan solat. Jadi ketika kita nak takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika rukuk, Subhana Rabbiyal Azim. Ketika Subhana Rabbiyal Azim tu, Maha Suci Engkau ya Allah. Seolah-olah orang yang memuji Tuhan tadi macam mana? Penuh dengan kesopanan, teratur, kata-kata satu persatu. Demikianlah kita harus lakukan, bahkan lebih baik lagi. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Contoh. Jadi ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Kalau kita nak baca doa ketika sujud, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lam biha minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Jadi kita baca satu persatu, kita cuba. Kita disunatkan berdoa ketika solat, doa, meminta. Kalau kita berhadapan dengan raja, macam mana seseorang itu akan meminta? Bahkan ini lebih baik. Ketika kita duduk antara dua sujud, bagaimana kita berdoa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebab kerana kita sedang meminta. Jadi kalau kita meminta dengan raja, wahai tuanku, bantulah diriku. Aku ini penuh dengan kelemahan, kekurangan. Anakku dah berapa hari tak makan. Aku mohon kau berilah rumah yang baru untukku. Contohlah, penduduk jumpa dengan raja. Dia ada tak? Tuanku tolonglah aku ini dah tak makan. Raju. Itu yang kita buat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Tujuannya yang penting tumakninah. Kita hanya nak lakukan rukun solat. Ini masalahnya. Jadi solat kita ini setakat nak tunaikan yang wajib, nak tunaikan solat supaya sah. Kita belum sembah, belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya lah, memang kita tunaikan solat, memang dapat pahala, walhamdulillah, tetapi penyembahan, sembah atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita kena lihat dan kita kena perbaiki. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itu kadang-kadang dalam solat teringatlah perkara-perkara yang kesana ke sini. Teringat, okey, itu kita kena mujahadah lah. Baru-baru memang nak usaha, memang teringat, kita tarik balik. Teringat, fokus, tarik. Jangan layankan apa yang ingatan-ingatan di luar tadi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita berhenti di sini. Masalah teringat dengan perkara-perkara yang tidak termasuk dalam aktiviti solat. Apakah perkara-perkara yang tidak batalkan solat tetapi tidak menyempurna, belum disempurnakan solat yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kita henti di sini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita akan datang. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah.
kita bagaimana dengan isteri kita juga bisa kita dia kalau kita sini kita berdua boleh tak kalau orang perempuan sunnahnya dia tepuk tangan. Jadi kalau dengan isteri solat dengan suami, dia nak tepuk tangan ke dia nak subhanallah. Jadi subhanallah dengan tepuk tangan pun tak ada membezanya. Maka dia tetap sunnahnya dia tepuk tangan, maka dia boleh tepuk tangan. Cuma kalau sekiranya dah tepuk tangan, suami tak sadar katakan. Pasal orang perempuan kadang tepuk tangan kadang lembut lah kan. Jadi atas dasar demikian, subhanallah. Adakah diperbolehkan memandangkan suami? Maka tak ada masalah dalam bertutur walaupun atau mengeluarkan suara lah, maka diperbolehkan. Kita lihat ya, dalam ketika kita kalau belajar agama tu, ialah kalau kita dalam kuliah atau sebagainya, orang perempuan kenapa tidak boleh kenapa lelaki baca subhanallah, perempuan tepuk tangan? Ya, suara perempuan tu perlu dipelihara. Kenapa orang perempuan tidak boleh melakukan azan di masjid? Ya? Macam mana teman-teman kat rumah ni? Kenapa kakak? Orang perempuan tak boleh lakukan azan kat masjid. Kerana suara perempuan tu perlu dipelihara lah, elakkan fitnah dan sebagainya. Kalau dalam solat tak boleh baca subhanallah. Kalau dalam laungan azan, orang perempuan tak disunatkan laungan azan. Tetapi macam mana pula dengan orang perempuan, maaf katalah ya, yang tak baca subhanallah, tak baca, tak laungan azan, tetapi kadang-kala dia cakap kat rumah tu dengan suara yang lantang terpekik, orang tingkat 7 boleh dengar orang tingkat 3. Ataupun perempuan yang tercingga-cingga di atas pentas menyanyi dan sebagainya. Walaupun dia pakai tudung, hakikatnya yang salah tu tetap salah lah. Ya. Jadi perkara-perkara begini yang perlu kita perlu lihat. Jadi kadang-kadang kita abaikan perkara pertama kali kalau buat silap, nampak silapnya. Tetapi dah sering kali kita nampak perkara yang silap tu dah jadi kebiasaan. Jadi kalau perempuan pakai tutup aurat, dia menyanyi, kita pun rasa tak ada apa-apa lah. Pasal at least dia tutup aurat lah kan. Kita akan kata demikian. Tapi salah tu tak salah. Sebab tu kadang-kadang kita lihat masalah lelaki perempuan ke, masalah hubungan-hubungan dan sebagainya berleluasa. Pasal kita kurang menjaga perkara-perkara sedemikian. Dalam solat, Masya Allah, tak, ucapan subhanallah pun tak boleh. Kena tepuk tangan. Laungan azan tak boleh laungan azan. Kalau kita hayati perkara itu di luar solat kita, bagi kaum muslimat semua, tetap jaga. Kalau dulu mungkin kita lantanglah berbicara, orang perempuan cakap laser dengan suami ataupun dengan kawan-kawan kat kedai kopi, kadang ketawa terbahak-bahak. Wah, ketawa betul-betul overconfidence. Dalam solat subhanallah tak boleh. Ni contoh. Jadi ini semua perkara-perkara yang kita kadang-kadang overlook lah, kesilapan-kesilapan. Jadi sebaiknya akhlak tetap kita kena perbetulkan dan kita kena senantiasa menjaganya. Bukan hanya kaum muslimat, begitu juga dengan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.